ibu bapa mestilah menunjukkan contoh yang baik terlebih dahulu. Seandainya ibu bapa ini tidak menunjukkan contoh yang baik, maka anak-anak ni dia tak ada contoh. Padahal anak-anak dia begitu mudah untuk mengikut ibu bapa dia. Sebab itu kita tengok, kalau mak dia pakai kasut tinggi tinggi, anak perempuan dia pun akan tiru juga. Dia nak pakai juga kasut mak dia. Ya? Sebab mak dia ni sebagai contoh. Dia pakailah kasut tu ketuk-ketuk jalan. Jadi yang dikesalkan dalam khutbah itu, dia bagi tahu kebanyakan ibu bapa ni mengharapkan supaya anak-anak dia jadi orang-orang yang soleh. Tapi malangnya mereka sendiri tidak menunjukkan contoh bagaimana untuk menjadi insan yang soleh. Jadi harapan tinggal harapan sajalah. Ya? Cara yang ketiga, kita banyakkan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan kita menggalakkan anak-anak kita supaya bergaul dengan kawan-kawan yang baik. Dari situlah mereka ni akan terbentuk minda mereka nak menjalani kehidupan ni yang macam mana. Kalau dia berkawan dengan orang yang tak baik, berkawan dengan orang yang tak sembahyang, lama-lama dia pun akan terikut supaya meringan-ringankan sembahyang. Tapi kalau dia tu jenis tak sembahyang, dia berkawan dengan orang yang ramai-ramai sembahyang, lama-kelamaan dia pun akan terikut juga nak sembahyang. Macam itulah ringkasnya. Jadi begitulah 3 cara untuk mewujudkan keturunan yang soleh. Yang pertama, kita selalu berdoa. Doa pula 3 peringkat. Sebelum, semasa dan selepas buat sesuatu kerja. Yang kedua, ibu bapa dan ahli keluarga menunjukkan contoh yang baik terlebih dahulu. Barulah anak-anak boleh ikut. Mungkin tuan-tuan masih ingat cerita budak kecil dengan bakul. Kan? Budak kecil ni dia ada satu orang nenek. Ini cerita teladan. Bila nenek dia dah tua, mak dengan bapak dia tak mau jaga dah. Mereka beli sebuah bakul. Apa tujuannya? Nenek ni dimasukkan dalam bakul tu dan mereka angkat nak pergi buang. Jadi anak pun tanya, "Bapak nak pergi mana ni bawa nenek dalam bakul?" "Kami nak pergi buang nenek ni." Sebab dia dah tua menyusahkan kami. Lepas tu anak tu kata, "Tak apa Pak. Bila dah buang nenek nanti bakul tu bawa balik dah." "Kenapa nak bawa balik?" "Sebab esok bila bapak dengan mak dah tua dah, saya pun nak buang mak dengan bapak dia dalam bakul yang macam tu juga." Dia ambil contoh daripada tindakan mak bapak dia. Mak bapak dia dengar macam tu, terus tak jadi. Tak jadi nak pergi buang nenek dia pun. Tak apalah, kita jagalah. Kan? Sebab jadi contoh kepada anak tu tadi. Kalau sekarang kita buang mak bapak kita, kemungkinan satu hari nanti anak kita pun buang kita pula. Begitulah. Ibu bapa sebagai contoh. Satu lagi petikan khutbah. Kata teks khutbah tu, kita amat bimbang dan risau kerana menurut sumber Jabatan Pendaftaran Negara dari tahun 2000 hingga 2008 terdapat seramai 83,700 orang anak-anak yang dilahirkan tanpa nikah. Dalam tempoh yang sama juga seramai 72,000 orang anak-anak yang lahir diragui status perkahwinan ibu bapa mereka, sama ada mereka pernah berzina sebelum bernikah ataupun menikah tanpa wali yang sah. Daripada tahun 2000 sampai tahun 2008 ada 83,700 anak luar nikah. Jadi saya pun dapat khutbah ni balik rumah, saya pun buat kira-kira. 83,700 kes dibahagi dengan 9 tahun tempoh dia tu, maksudnya dalam setahun dia ada 9,300 kes. 9,300 orang anak luar nikah. 9,300 bahagi dengan 12 bulan. Jadi dalam sebulan kita boleh dapat 775 kes anak luar nikah. 775 kes kita bahagi pula dengan 30 hari. Dalam sebulan dapat lebih kurang 25,8. Maksudnya 26 orang. Sehari di Malaysia ni akan lahir 26 orang anak luar nikah. Hari ni lahir 26 orang, esok 26 orang. Begitulah seterusnya. Mengikut perangkaan ni, pukul rata dia tu. 26 kes sehari bahagi dengan 24 jam. Dapatlah 1 jam 1 orang anak luar nikah yang berjaya dikesan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Yang tidak dapat dikesan lagi banyak. Kita bayang setiap 1 jam akan lahir 1 orang anak luar nikah.
Daripada pukul 7 sampai pukul 8 lahir seorang. Daripada pukul 8 sampai pukul 9 lahir seorang lagi. Daripada pukul 9 sampai pukul 10 lahir seorang lagi. Begitulah. Jadi tidak heranlah kiranya bala daripada Allah menimpa kita semua. Bala ni bila turun, orang baik-baik pun kena juga sekali. Perzinaan yang melahirkan anak luar nikah 1 jam 1. Cuba kita bayangkan pula dalam masa 1 jam itu berapa banyak pula perzinaan yang tidak melahirkan anak. Sama ada dia makan ubat ataupun memang benih tak lekat. Yang lahir anak saja seorang-seorang 1 kali perzinaan 1 jam. Yang tak lahir anak tu berapa puluh perzinaan. Begitulah masyarakat kita hari ini sebenarnya. Jadi perantaraan ini dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara.